Dia bukan sound pecah, dia bukan sound yang terlalu bingit, dia sound yang... Camera on. Alright. Sekarang dah pukul 6 sebenarnya, lagi 2 jam daripada video ni nak keluar kan, tapi aku baru nak record. Hari ni kita santai-santai lah review filem Butak ni. Alright. So, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang sebuah filem yang baru saja keluar dekat Astro First, iaitu Butak. Alright, filem Butak ini merupakan filem arahan Sabri Yunus yang sangat popular dengan Pok Ya Coconde, okay? Dan juga banyak lagi filem-filem yang telefilm yang dia pernah buat. So, filem Butak ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang bernama Buntat. Okay? Buntat merupakan seorang kanak-kanak yang kehilangan mak dia. Okay? Mak dia meninggal semasa mak dia sedang mengerjakan haji. Dia jadi anak yatim lah since then. Dan ayah dia pun tak pernah pulang ke kampung untuk dapatkan dia nak jumpa dia ke apa kan. Dia dijaga oleh atuk dan nenek dia. Filem ni mengisahkan tentang Buntat ni cuba mencari jalan untuk naik kapal yang membawa jemaah haji untuk pergi ke Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan haji. Tapi dia nak pergi sana sebab dia nak pergi cari kubur mak dia. Okay, so that was basically it. Okay, jalan cerita dia simple, tapi cerita dia sampai dekat kapal tu je lah. Dia tak adalah pergi sampai ke Mekah tu kan. Cerita ni sekejap lah, sejam 24 ke 28 minit macam tu. Apa yang aku suka tentang filem ni adalah dia punya jalan cerita. Kuat dulu burung ni. Jalan cerita dia sangat menarik, di mana kita boleh melihat struggle seorang kanak-kanak yang kehilangan mak dia, dan macam mana orang di kampung itu treat dia sebagai seorang anak yang nakal. Yes, Buntat ni memang anak yang sangat nakal, like literally nakal gila kan. Dia ada dua phase lah dalam filem ni, aku boleh kategorikan. Dalam phase yang pertama, Buntat ni macam dia buat benda jahat, kita masih lagi kesian kat dia tau. Macam alah, budak nakal biasa tu, tak ada mak semua tu kan. Tapi dalam phase 2 aku macam, oi, that's some gangster shit man. Masa phase kedua tu aku macam, oi, kenapa kau buat macam ni? Tak baik tu. The second phase was quite interesting lah. Dia macam, oh, okay, ni bukan nakal biasa ni, nakal kau-kau ni kan. Makin kuat pula burung ni. Dari segi kenakalan tu yang membuatkan orang lagi intrigue dan juga rasa seronok lah menonton filem ni. Sebab kau dapat lihat the struggle of a kid yang tiada mak dia. So, dan kenakalan dia memang sangat wow. Aku tak pernah jumpa lagi sebuah filem ataupun telenovela pula, telemovie yang mengenengahkan satu slang ini. Okay? Aku tak pasti slang apa. Kalau korang tahu slang apa, kau boleh bagi tahu dekat bawah ni. Dia punya kecek bahasa negeri mana. Sebab aku kadang-kadang aku rasa macam dekat Pulau Pinang, dan kadang-kadang aku rasa macam ada dekat Terengganu, dan kadang-kadang pun ada rasa macam kat Kelantan. So benda tu macam dialek ni berada di kawasan mana. So kalau someone tahu, kau boleh pergi bagi tahu kat bawah. Apa yang menarik tentang dialek ni, dia punya style of bahasa tu mengingatkan aku kembali macam cerita P.Ramlee. Kalau tak silap aku cerita Doremi, kalau tak silap. Ada ni yang minta Doremi untuk menyanyikan lagu Suara Swing Kemening. Dia ada slang dia macam, ni macam slang dekat dalam filem P.Ramlee tau. So nice lah. Benda tu aku nampak benda ni macam rare, sebab aku tak pernah jumpa lagi slang yang macam ni. Dan dia ada mixture of utara dan juga timur. Benda tu aku jadi macam, oh ada slang macam ni. So itu satu benda yang sangat interesting. Ada beberapa moment kat dalam ni yang kau sampai kau terlalu immerse dengan characterization Buntat ni, sampai kau rasa macam, babi kesian lah tok kau sia. Dalam filem ni aku macam, Buntat ni kesian lah tok kau tu, babi betul lah. Dalam filem ni memang kau membuatkan kau terasa macam, aku rasa ini disebabkan lakonan kot. Dalam filem ni dia dibintangi oleh Izwan Fitri, Fimi Don, Melly Amalin, Kazar Saisi, Imuda pun ada, Khatijah Tan, Azman Hassan. Pelakon-pelakon dalam filem ni memang tak ada satu pun aku rasa macam tak kena. Dia fit into their character dan sesuai, dan tak ada satu pun yang bagi aku rasa macam kayu. Tak ada. Semua memang berbakat berlakon. So itu plus point. Aku sangat suka dalam filem ni. Lakonan semua mantap. Itu yang membuatkan aku jadi terlalu emotional bila tengok filem ni. Aku rasa macam, kesian lah tunggu kan. Memang banyak kali lah aku rasa macam tu. Dia ada vibe macam cerita anak-anak sidik dan juga kampung boy, Lat punya kampung boy kan. So dia ada vibe macam tu sebab dia macam cerita kanak-kanak dekat kampung. Dalam filem ni bukan sahaja dia mengisahkan tentang Buntat, si anak yatim ni, tapi dia ada satu karakter lagi yang orang gila. Yang ini aku nak bagi pujian yang terbaik sekali. Lakonan dia sangat convincing yang membuatkan kau jadi macam, dia orang gila, tapi dia tak nampak macam orang gila.
Tapi cara lakonan dia memang macam orang gila. So benda tu jadi macam, oh okay. Dia aku tak tahu macam mana nak explain lakonan brother ni. Aku tak tahu nama dia, nama orang gila ni pun aku tak tahu nama dia. So aku tak tahu nak check kat belakang tu siapa nama dia kan. Tapi yang membawa watak orang gila ni memang terbaik. Kalau kau tengok video ni, sumpah aku respect kau. Memang menjadi gila lakonan dia. Aku suka the first and the second act ada beberapa momen yang menggunakan sound effect. Contoh macam kau pernah tengok dekat filem-filem Hollywood, dia ada menggunakan sound effect untuk dalam studio. Dia merakam sound effect tu untuk seolah-olah macam ada orang memijak daun-daun semua tu. Benda itu memang sangat on point. Tapi untuk the first and the second act saja. Masuk ke third act, aku dah rasa macam ada something missing. Tiba-tiba ada benda yang tak ada bunyi, ada benda yang tak ada fill in the emptiness of that sound, tak ada. So aku pelik kat kenapa third act tiba-tiba tak ada kan. Tapi first act dengan second act sangat cantik, sangat nice punya sound. Lagi dalam filem ni banyak gila genius shot. Genius shot ni bagi aku adalah contoh macam menggunakan third, apa nama perkataan, aku dah lupa terma-terma dalam fotografi tu. Third rule, okay? Third rule benda lah, yang menggunakan contohnya ada dua side kat sini. Dia macam ada beberapa shot yang sangat cantik dan genius, menampakkan pergerakan karakter tersebut, membuatkan kau nampak benda tu jelas walaupun dalam kamera yang wide shot sangat jauh. So benda tu sangat genius lah bagi aku. Memang nice. Jarang cerita tempatan nak buat style macam ni, tapi good job dia punya cinematography dia. Dia punya script bukan show and tell, dia hanya show saja. So kebanyakan dialog dalam filem ni dia banyak skip dialog, tapi benda tu tak membuatkan kau tergantung. Kau still boleh faham sebab kau macam dia conversation yang biasa orang gunakan. So kau tak ada masalah untuk faham apa yang dia cuba cakap. Contoh dalam situasi dia tengah dia nak sembahyang. So tapi dia tak cakap pun aku nak sembahyang kejap. Dia tak ada cakap, tapi dia pergi ambil wuduk, dia terus pergi solat. So benda tu macam dia tak payah cakap pun, dia bukan show and tell, tapi hanya show saja. So benda tu sangat nice. Dia nampak lebih matang dan tidak memanjakan audience lah. Benda tu memang sangat nice, aku sangat suka. Fimi Dawn terbaik. Wah, cakap sama lu. Dalam filem ni aku rasa dia yang paling shine bright like a diamond. Dalam filem ni Fimi Dawn membawa watak yang sort of macam antagonis, tapi berjaya dibawa dan membuatkan aku rasa macam wow, Fimi Dawn ada a future ahead. Hopefully lepas ni dia dapat banyak job lagi. Production value untuk filem ni memang sangat tinggi. Dia punya props semasa di dalam pasar, semasa dekat kapal, benda tu memang nampak macam okay, aku tak expect cerita Melayu boleh buat macam ni. Sebab dia punya props yang digunakan nampak betul-betul menjerumus pada tahun filem ini. Filem ini bersettingkan pada tahun 1968. So yeah, the props yang digunakan dekat pasar, dekat kapal tu memang sangat on point, dan aku sangat puji dia punya props maker. Aku tak tahu nak panggil apa dong. Selain daripada tu, dia punya message dalam filem ni, a simple gesture can actually opens up anyone's heart. Benda tu macam kau buat benda simple pun kau boleh menjentik hati seseorang tu tau. So memang the message was clear dan aku sangat hargai selepas menonton filem ni. Selain daripada tu, ada beberapa moment suspense. Punya background music was good. Okay, benda tu aku nampak bersesuaian lah dengan scene tersebut. Kenapa aku cakap macam tu, nanti aku akan sentuh tentang benda yang aku tak suka tentang filem ni. Okay, kita teruskan tentang benda yang aku tak suka tentang filem ni. Sebenarnya banyak tau, tapi aku macam benda ni minor stuff sangat. Aku tak berapa nak ni. Okay, ini adalah benda yang paling obvious dalam filem ni. Sound. Dia bukan sound pecah, dia bukan sound yang terlalu bingit, dia sound yang tak sekata. Dan apabila sound level dia sangat kacau bilau. Ada sekejap tu kau dengar sound music dia terlalu kuat sampai kau tak dengar apa orang tu cakap. Ada certain moment bila orang tu tak bercakap, sound dia pelan pula. So aku rasa macam dia punya sound engineer untuk filem ni macam terlalu ambil remeh-temeh kot untuk benda ni. Terlalu obvious. Walaupun aku tak adalah faham sangat dia punya slang ni lah, tapi sebab dia ada subtitle kan. So benda tu macam kacau sikit lah. Bukan sahaja pada part tersebut, tapi the whole movie. The sound level agak cacah merebah sikit. Dia membuatkan kau jadi tak senang lah telinga kau ni. Kadang-kadang kau akan rasa macam overused music background. Benda tu dia menggunakan music background yang macam Pirates of the Caribbean punya orkestra tau. Bagi aku dia macam dia macam tak kena tau. Macam kadang-kadang dia terlalu overused sampai sound tu terlalu kuat. Aku rasa benda yang paling utama dalam filem ni yang membuatkan aku spoil tengok filem ni adalah dia punya editing. Ada beberapa banyak ke moment
yang transition dia terlalu cepat. Contoh aku bagi example, pada malam tersebut dia nak tutup untuk hari tu dan dia skip pada hari tersebut, belum sempat apa-apa dia dah terus pergi ke next scene untuk the next day. So benda tu macam terlalu cepat sampai the next day tiba-tiba dah buat benda lain. So benda tu jadi macam transition was not smooth. Bagi aku dia tak sehalus yang sepatutnya boleh dibuat. Okay? Contoh aku nak bagi tahu example transition yang bagus adalah pada minit 31 minit 24 second. Waktu tu the transition was good. Tapi malangnya itu satu je yang menjadi. Yang selain itu transition memang agak macam terlalu jumpy sangat, terlalu cepat sangat. Dalam filem ni pun ada sebenarnya ada satu benda yang aku agak kagum sedikit saja, tapi dia tak adalah wow sangat kan. Adalah one shot. Dia ada method of one shot acting selama 2 minit saja. Dia tak ada lama, 2 minit saja. Tapi dalam filem ni, kau bayangkan dalam filem, aku tak pernah tahu pula ada filem tempatan yang mampu buat one shot ni. Itu was one of the things yang aku rasa macam agak berbaloi menonton filem ni. Okay, bunyi penampar dah nampak real lah. Sekali time bila bunyi penombok, bunyi tu nampak fake gila. Macam template kau boleh google dekat YouTube macam kau just cut and paste. Dia tak ada method yang kau record sendiri bunyi penombok, kau tumbuk kayu ke apa. Tak ada. Benda tu tiba-tiba ini bunyi YouTube punya bunyi penombok boleh letak kat filem. Aku pun macam wow, okay. Ada satu scene tu yang memang agak spoil lah bagi aku. Dia macam mana cakap, senang cerita, ada satu scene tu buntat akan baling batu, tapi aku tak perasan itu adalah buntat. So aku terpaksa patah balik untuk siapa yang baling batu tu sebenarnya. Lah buntat ke? Kenapa tak nampak benda tu crop ke sampai ke dia punya paras badan saja? Kau tak nampak siapa yang baling batu ni. So benda tu menjadi macam dan juga selepas tu pun ada jumpy scenes juga. So macam out of nowhere tiba-tiba ada dia punya uncle ni datang macam mana datang dia ni? Tiba-tiba boleh ada kat sini kan. Maksud aku continuity dalam filem ni memang sangat, especially pada third act. Pada third act dia banyak yang terlalu ambil mudah, macam tidak ditapis pun. Macam aku tengok korang tak check 2-3 orang ke, macam seorang edit lepas tu terus publish. Macam terlalu macam tak dijaga continuity untuk the third act. So yeah, aku rasa tu CGI. Dalam filem ni ada menggunakan green screen sebab menggunakan kapal besar. Kemudian ada beberapa scenes, contohnya dekat dalam lorong. Aku pun tak faham kenapa nak pakai green screen dekat lorong tu, sedangkan white shot pakai je lorong tu kan. Ada beberapa scenes yang menggunakan CG. Dia punya cropping memang dah nice, tapi ada satu moment macam kamera tu terlalu bergegar sampai kau nampak image tu bergerak sekali dengan kamera, tapi background green screen tu masih lagi kekal. So benda tu nampak tak match lah, macam dah nampak sangat fake lah pula. Tapi dia punya cropping tu dah nice, tapi tak kena dengan background tu. Macam alamak, spoil betul lah. Dia punya technical dari segi color grading semua tu okay. Bagi aku tak banyak sangat mistake yang dilakukan. Ada pun sikit je peralihan daripada satu scene ke satu scene tu. Ada satu dua scene saja yang kacau. Scene tu memang nice, okay. So aku rasa tu je aku nak cakap pasal filem Butak ni. Memang worth my time. Cuma itulah, kalau benda ni dipolish dan diasah dengan lebih tajam, aku rasa lagi mengancam, boleh tergugat ke hati aku menonton filem ni. Sayangnya tadi tu aku hampir menangis sedikit saja, tapi dia tak sampai lah. Benda tu macam cucuk aku, disebabkan aku terkacau dengan aspek-aspek teknikal filem ni kan. So rating untuk filem Butak ni Zah bagi sebanyak 4/5 bintang, okay? Untuk filem Butak. Kalau korang dah tengok filem Butak ni, korang boleh pergi tengok dekat Astro First. Tengok original, okay? Tengok secara halal, okay? Jangan tengok pirate, jangan tengok kat Telegram, jangan tengok kat mana-mana langsung. Tengok dekat Astro First. Waktu PKP ni kita boleh support filem-filem tempatan juga, especially filem yang boleh ditonton lah kan, filem Butak ni. Kau boleh tengok filem Butak ni dekat Astro First. Aku akan bagi link dekat description bawah. Kalau korang dah tengok filem Butak ni, apa pandangan you guys tentang filem ni, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zah Vlog yang akan datang. Thank you.